topik kita lah. Okay, pada hari ini berkaitan dengan pengenalan asas metodologi kajian. So, apa yang akan saya terangkan hari ini adalah pengenalan yang paling asas, okay, berkaitan dengan metodologi kajian. Okay, so apabila kita bercakap tentang metodologi kajian, okay, so kita tidak dapat lari daripada membincangkan dua metodologi asas, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. So hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu lah, okay, berkaitan dengan apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. So kuantitatif ni dia melibatkan data yang berbentuk angka, okay, statistik. Okay, itu adalah kuantitatif. Manakala kualitatif merupakan maklumat yang kita perolehi, okay, secara verbal. Okay, sebagai contoh melalui temu bual, okay, kita buat analisis daripada laporan-laporan ekonomi, okay, daripada jurnal, daripada newspaper clips, okay, keratan akhbar. So, itu adalah metodologi kajian yang bersifat kualitatif. Okey, sebagai contoh yang paling mudah ya. Okey, katakan di Unimed. Okey, pelajar kata Dr. Syahidan merupakan pensyarah paling handsome di Unimed. Okey, contohnya. Okey. So, macam mana kita nak sahkan perkara berkenaan? So, kita kena tahu macam mana kaedah yang diguna pakai untuk kita sahkan bahawa Dr. Syahidan merupakan pensyarah yang paling handsome di Unimed contohnya. Okay. Dr. Lias, slide tak bergerak? Slide tak bergerak, memang belum bergerak lagi. Oh, tak bergerak lagi? Okay. Belum lagi. Okay, belum bergerak lagi. Ini slide yang pertama. Okay, sebagai contohnya, kalau seorang sahaja yang berkata begitu, kemudian kita terus jump kepada conclusion, maka data itu tidak valid. Okay, contohnya. Okay, sebab itu pentingnya kita pilih, okay, metodologi yang sesuai, okay, yang betul untuk kita dapatkan hasil kajian yang kredibel, okay, yang reliable, yang boleh dipercayai. Okay. So, sebagai pengenalan, metodologi ini merupakan aspek lah yang perlu diberikan perhatian. Okay, kita tidak boleh sembarangan. Okay, kita tidak boleh sembarangan memilih populasi sampel. Okay, sewaktu kita menjalankan sesuatu penyelidikan. Okay, sebagai contoh yang paling mudah macam tadi. Okay, pelajar Unimed kata Dr. Syahidan, okay, pensyarah paling muda, paling handsome dekat Unimed. Okay, kalau seorang sahaja yang berkata begitu, so data itu tidak valid. So, dia mesti ada kaedah ataupun method, okay, bagaimana keputusan itu ataupun outcome itu ataupun result itu diperolehi. Mungkin pelajar membuat mengedarkan soal selidik, okay, mengedarkan soal selidik kepada seluruh pelajar Unimed, okay, untuk membuat undian. Okay, maka pelajar pun pilih Dr. Syahidan. So, kalau ada 2,000 pelajar Unimed, okay, contohnya, so 2,000 pelajar Unimed tu dianggap sebagai populasi. Okay, so daripada 2,000 itu bukan semua kita akan berikan soal selidik untuk pilih Dr. Syahidan. So daripada 2,000 itu maka adalah sampel yang akan kita pilih daripada jumlah populasi 2,000 tadi. Okay, itu pentingnya kita memilih metodologi kajian yang betul. Okay, supaya hasil kajian yang baik boleh diperolehi. Okay, selain kita boleh menjamin kaedah yang digunakan bersesuaian dengan pemboleh ubah yang kita kaji. Okay, contohnya kita nak lihat bagaimana pandemik COVID-19. Okay, pandemik COVID-19, okay, memberi impak
kepada kehidupan masyarakat. So mungkin kita boleh edarkan soal selidik, ataupun mungkin boleh kita adakan temu bual, ataupun mungkin boleh kita gunakan laporan-laporan daripada kerajaan. Okay, so itu antara metod-metod yang boleh kita gunakan, dan metod tersebut mestilah sesuai dengan objektif dan juga pemboleh ubah kajian yang kita bentuk. Okay, tidak boleh sembarangan untuk kita memilih metod kajian kita. Okey, sebagai contoh kita nak lihat berkaitan dengan berapa ramai pelajar setuju. Okey, berapa ramai pelajar setuju kelas malam diadakan, contohnya. Ini contoh paling simple lah. Okey, so kaedah yang paling simple mungkin kita boleh edar soal selidik. Okey, ataupun mungkin kita boleh tanya temu bual pelajar-pelajar. So itu antara contoh-contoh metod yang boleh kita guna pakai. Okey, itu contoh yang paling simple lah. Okey, so sebelum kita pergi kepada topik yang lebih mendalam, so suka di sini saya ingin terangkan berkaitan dengan sumber maklumat atau data yang boleh ataupun sumber maklumat atau data kajian, okey, yang kita perlu tahu sebagai penyelidik. Okey, so sumber maklumat atau data ni dia terbahagi kepada dua lah, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey, so yang ini asas yang perlu kita tahu sebagai penyelidik. Okey, sumber primer ni adalah sumber pertama, mana sumber yang original yang kita sendiri yang initiate dia. Okey, sebagai contoh soal selidik itu sumber primer, sumber yang pertama, maknanya sumber tu original daripada kita. Okey, dan sumber primer yang lainnya adalah temu bual. Okey, temu bual ni adalah maklumat itu adalah original yang kita initiate daripada kita, bukan dapatan daripada maklumat yang sedia ada. Okey, itu sumber primer, iaitu sumber yang pertama, sumber yang original yang penyelidik sendiri yang initiate dia. Okey, dan sumber sekunder adalah sumber yang sedia ada. Okey, yang mana kita sebagai penyelidik hanya menganalisis sahaja sumber ataupun maklumat yang telah sedia ada. Contoh, kita analisis data daripada World Bank, okey, daripada laporan, daripada surat khabar, okey, buku, jurnal, laporan teknikal dan sebagainya. Okey, itu sumber sekunder. Dan sumber sekunder ni dia lebih sesuai untuk digunakan bagi penyelidikan yang berbentuk kualitatif. Okey, yang berbentuk kualitatif. Contohnya kita nak lihat impact COVID-19 ni terhadap sektor pelancongan. So kita nak tengok impact dia, mungkin kita boleh dapatkan data ataupun maklumat daripada Kementerian Pelancongan contohnya. Okey, kita boleh dapatkan data kedatangan pelancong daripada agensi-agensi yang berkaitan, dan kita cuma menganalisa sahaja data yang telah sedia ada, dan kita boleh buat perbandingan tahun sebelum COVID-19 dengan tahun selepas COVID-19. Okey, di situ data yang berbentuk sekunder, iaitu data yang sedia ada. Boleh faham setakat ni adik-adik semua? Okey? Faham. Okey, Faham Kalau tak faham boleh stopkan saya cuba bantu adik-adik semua. Okey, saya anggap awak semua ni macam pelajar saya juga, sebab awak pelajar kepada Dr. Syahidan, dan Dr. Syahidan best friend saya, dan saya bantu Dr. Syahidan dengan pelajarnya sekali. Okey, dan bengkel ini adalah free, okey, tidak berbayar. Okey, saya cuma nak share ilmu sahaja. Okey,
Kalau kejayaan dicapai oleh Dr. Syahidan, saya juga tumpang berbangga. Okey. Itu berkaitan dengan sumber maklumat. Dia ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, ini adalah gambar saya. Okey, sewaktu saya menjalankan penyelidikan PhD saya. Okey. So saya menemu bual ahli politik. Sebab kajian saya adalah berkaitan dengan politik. So saya menemu bual ahli politik. So bila saya melakukan temu bual, bermaksud maklumat yang saya dapati adalah daripada sumber primer, sumber yang pertama, sebab saya sendiri yang pergi temu bual. Okey, apa yang dijelaskan, apa yang diberitahu oleh informan tu, individu yang saya temu bual tu adalah maklumat pertama yang saya perolehi. Yang orang lain belum dapat lagi, saya dapat daripada informan. Okay. So sumber primer ni merupakan sumber pertama yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data atau maklumat berkaitan dengan kajian. Dan yang kedua adalah soal selidik. Iaitu data yang diperolehi menerusi pengedaran borang soal selidik. Borang soal selidik ataupun melalui temu bual bersama informan. So kedua-dua ni adalah sumber primer, iaitu sumber yang pertama. So sumber yang pertama ni, soal selidik dia lebih sesuai bagi penyelidikan berbentuk kuantitatif. Soal selidik ni dia lebih sesuai bagi penyelidikan yang berbentuk kuantitatif. Bila kita sebut kuantitatif, dia melibatkan angka, numerical, dia nombor-nombor, statistik, graf dan sebagainya. Itu kita panggil kuantitatif. Berapa orang setuju, berapa orang tak setuju, berapa peratus yang mengatakan dia gembira, berapa peratus mengatakan dia kurang gembira. Dia berbentuk graf, carta dan sebagainya. Itu berbentuk kuantitatif. Kalau kualitatif, dia lebih bersifat pandangan, opinion. Dia lebih bersifat verbal. Contoh kita nak tanya pandangan masyarakat tentang kerajaan yang ada pada hari ini. So rakyat memberi pandangan. Saya merasakan kerajaan perlu melakukan bla 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 bla. So dia berbentuk verbal, berbentuk opinion dan juga pandangan. Dia tidak bersifat, dia tidak berbentuk numerical atau tidak berbentuk angka, graf dan sebagainya. So itu adalah kualitatif. Dia tidak bersifat angka. Dia lebih bersifat kepada verbal, pandangan. Itu kualitatif. So ini sumber sekunder. Ini buku. Contoh saya buat kajian pasal politik. Ini buku saya ni. Nama saya kat sini. Ini buku yang saya hasilkan lah. Dan sumber sekunder ni adalah maklumat yang kita perolehi daripada sumber yang sedia ada. Seperti buku, majalah, keratan akhbar, jurnal, perkeliling kerajaan dan sebagainya. Sebagai contoh, kita nak buat kajian tentang ekonomi Malaysia contohnya. Mungkin kita boleh rujuk jurnal ekonomi ataupun buku-buku ekonomi. Di situ kita panggil sebagai maklumat sekunder. Kita cuma mengolah sahaja. Pandangan-pandangan daripada penyelidik yang terdahulu. So itu dikatakan sebagai sumber sekunder, iaitu maklumat yang sedia ada yang cuma diolah sahaja oleh penyelidik untuk mendapatkan data atau maklumat yang berkaitan dengan kajian. Itu adalah data sekunder. Sebagai contoh kita nak lihat sejarah. Sejarah pembangunan ekonomi di Malaysia. Dari tahun sebelum DEB dengan selepas DEB, kita nak lihat perubahan ekonomi rakyat.
sebelum adanya DAB dengan selepas adanya DAB. So kita boleh dapatkan maklumat daripada buku-buku jurnal perkeliling kerajaan dan juga data-data daripada kementerian yang berkaitan untuk kita buat perbandingan, iaitu satu bab ekonomi masyarakat Malaysia sebelum DAB dan satu bab adalah ekonomi masyarakat khususnya Melayu Bumi Putera selepas DAB. So adanya comparison sebelum dan juga selepas. Satu bab kita buat sebelum, satu bab kita buat selepas. So data-data tu kita boleh dapat daripada buku, jurnal, laporan dan sebagainya. Kita tidak boleh buat soal selidik. Kita boleh nak buat soal selidik tapi dia punya time frame dia terlalu luas lah, terlalu besar, iaitu sebelum DAB dengan selepas DAB. So sukar kalau kita guna soal selidik. So sebab tu saya kata penting untuk kita pilih metodologi yang bersesuaian untuk kita jalankan penyelidikan. So yang sesuai kita boleh guna kaedah kualitatif. Sebab kalau kita nak tanya perubahan, kalau kita nak lihat perubahan ekonomi masyarakat Malaysia, so kita nak tentukan berapa sampel yang perlu kita ambil, populasi, siapa sampelnya, siapa respondennya, siapa yang kita nak edar questionnaire. So dia agak complicated. So kita kena faham apa kaedah yang paling sesuai untuk kita lakukan untuk mendapatkan data ataupun maklumat berkaitan dengan objektif kajian yang kita bentuk. Kalau kita nak buat kajian berkaitan dengan tahap kepuasan pelajar, terhadap hal ehwal pelajar contohnya, unit hal ehwal pelajar itu mudah saja. Yang tu kita boleh edar questionnaire. So sampel dia pelajar UNIMAP, contoh populasi dia pelajar UNIMAP, sampel dia kita pilihlah fakulti yang berkenaan. Kalau ada 5 fakulti, setiap fakulti kita kena tentukan berapa sampel yang perlu kita ambil. Yang tu tidak menjadi masalah sebab populasi dia kecil. Dan yang seterusnya, ini yang kita nak terangkan. Ini dia punya jantung kepada penyelidikan. So ada dua lah. Seperti mana yang saya terang tadi, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif dia bersifat nombor, angka, kualitatif dia bersifat verbal, pandangan dan sebagainya. Kuantitatif kita boleh guna questionnaire. Kualitatif kita boleh guna buku, jurnal, proceeding, ataupun kita boleh guna kaedah temu bual. Itu kaedah kualitatif. Ini dia kaedah kuantitatif. Kuantitatif kita boleh guna questionnaire. Ini questionnaire dia. Berapa orang kata agree, berapa orang kata disagree. Ini questionnaire dia. So kaedah kuantitatif ni biasanya menggunakan soal selidik. Memang ini kaedah yang paling simple lah. Kita guna soal selidik. Tapi kalau di peringkat PhD menggunakan soal selidik sahaja tidak mencukupi untuk kita menghasilkan satu dapatan kajian yang berkualiti. Tapi kalau di peringkat degree boleh. Sebab degree ni kita cuma ingin membiasakan, ingin memperkenalkan kepada pelajar-pelajar bagaimana sesuatu penyelidikan itu dijalankan. Untuk peringkat degree kita hanya ajar teknik yang paling asas sahaja. Untuk didapat asas yang kukuh berkaitan dengan penyelidikan. Tapi kalau dia dah masuk master, PhD, biasanya kita akan guna mixed method. Mixed method bermaksud kita buat kedua-dua kaedah. Kita edar questionnaire
dan dalam pada masa yang sama kita juga lakukan temu bual. Okey, untuk kita lihat adakah hasil yang kita perolehi daripada temu bual selari dengan hasil yang kita dapat daripada kaedah soal selidik yang kita jalankan. Semacam saya buat PhD dulu, saya buat pasal politik, so saya pergi ke Terengganu, saya edar soal selidik kepada pengundi-pengundi di Terengganu dan mereka memberi jawapan sekian. Kemudian saya temu bual juga beberapa ahli politik. So di situ kita boleh lihat adakah data yang kita perolehi daripada pengundi melalui soal selidik sama dengan maklumat yang kita perolehi daripada hasil temu bual. Okay, so di situ kita akan mendapat hasil yang lebih jitu, okay, lebih reliable, okay, lebih iaitu boleh dipercayai lah. Okay. Kalau pengundi kata pembangunan merupakan aspek yang paling penting dalam politik Terengganu. So apabila saya tanya beberapa ahli politik, mereka juga memberikan pandangan yang sama. Ini menunjukkan bahawa itulah, okay, keputusan ataupun hasil penyelidikan yang sebenarnya yang boleh kita generalisasikan, okay, secara keseluruhannya, okay, berkaitan dengan kajian yang kita jalankan tadi. Okay. Kalau kita guna data kuantitatif sahaja, okay, kita edar questionnaire saja, kadang-kala responden yang isi questionnaire ni kadang-kala dia hanya tanda sahaja. Okay. So apabila dia tanda randomly, dia tick randomly, so kemungkinan besar maklumat yang kita peroleh ini tidak valid. Okay. Maknanya keputusan yang kita dapat ni tidak jitu. Dia tidak menggambarkan situasi yang sebenar. Okay, sebab tu di peringkat PhD dia digalakkan untuk buat mixed method. Tapi kalau di peringkat degree dibenarkanlah, okay, sebagai asas, okay, untuk menjalankan penyelidikan. So soal selidik merupakan sumber primer, iaitu diedarkan bagi mendapatkan maklum balas data, okay, yang diperlukan daripada responden. Contoh kita nak buat kajian berkaitan dengan tahap kepuasan pelajar UNIMED terhadap fasiliti UNIMED. So kita boleh ada questionnaire, itu simple. Okay, itu simple. Kita boleh tanya setuju, tak setuju, memuaskan, setuju, sangat setuju, okay, setuju, neutral, okay, tidak setuju, sangat tidak setuju. So dia boleh tanda sahaja. Okay, berkaitan dengan tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti UNIMED. Itu sebagai contoh yang paling simple. Okay, itu contoh yang paling simple. Dan kita juga boleh adakan temu bual. Kita cari pelajar UNIMED, kita tanya, apa pandangan saudara ataupun saudari tentang fasiliti yang disediakan oleh pihak UNIMED. So dia boleh memberi pandangan. Okay, informa pertama mengatakan bahawa bla bla bla, apa yang dikata. Okay. So untuk kualitatif, okay, dia berbeza dengan kuantitatif. Kuantitatif ni sampel ni kita pilih berdasarkan jumlah saiz populasi. Manakala kalau kaedah kualitatif, kalau kita temu bual 10 orang dan kita mendapat 7 ataupun sekiranya 6 daripada 10 tu memberikan jawapan yang hampir sama, so kita boleh stop dah. Okay, tak perlulah kita temu bual lagi. Okay, kalau kita dah 10 orang dan 6, 7, okay, memberikan maklumat yang hampir sama, so kita boleh stop. Okay, kita dah boleh stop dia. Tapi kalau kuantitatif, dia ada size sample yang kita kena kutip berdasarkan jumlah saiz populasi. Macam saya hari tu, saya buat kajian berkaitan dengan politik negeri Terengganu. Okay, kita nak lihat apakah faktor yang menyumbang kepada faktor utama, okay, yang dipilih oleh rakyat lah ataupun penghuni di Terengganu. Okay,
So apabila questionnaire kata pembangunan, majoriti kata pembangunan. Okay, 90% kata pembangunan. So bila saya interview sekitar 6-7 orang ahli politik, dia juga memberikan pandangan yang sama. So tak perlu dah kita interview yang lain sebab dia sudah pun mencukupi. Okay, dia sudah tepu. Okay, maka apabila dia sudah tepu, maka kita dah boleh stop menjalankan temu bual. Okey, ini kalau kita guna kaedah kuantitatif, cerita dia agak panjang sedikit. Okay, sebab kalau kita guna kaedah kuantitatif, kita kena kenal pasti responden kajian. Kepada siapa soal selidik ini perlu kita edarkan. Okay, kita kena kenal pasti benda tu. Okay, sebagai contoh, kita nak buat kajian berkaitan dengan skim gaji ataupun dasar gaji minimum. Okay, dasar gaji minimum. So kita kena pasti. Okay, apabila kita nak buat kajian berkaitan dengan dasar gaji, siapa responden kita? Kita kena kenal pasti. So siapa populasi dia? Okay, kita kena kenal pasti. Kita tidak boleh edar questionnaire kepada orang yang tiada kaitan dengan objektif kajian yang kita bentuk. Tidak boleh sembarangan kita edar questionnaire. Kita tidak boleh edar questionnaire kepada suri rumah. Tidak boleh edar questionnaire kepada pelajar. Okay? So yang itu penting, kita kena kenal pasti responden kajian. So untuk kita kenal pasti responden kajian, kita kena tahu populasi. Okay, ini populasi. Okay, ini populasi. Contoh kita nak buat kajian berkaitan dengan macam tadi juga, tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti UNIMED. So populasi dia sudah tentu pelajar UNIMED. Okay, populasi ni bermaksud keseluruhan. Okay, keseluruhan anggota yang berada dalam kajian kita tu. Kalau dikata UNIMED, bermaksud semua pelajar UNIMED. Sebab dikata kepuasan pelajar UNIMED terhadap fasiliti UNIMED. So bila kata UNIMED, of course, okay, skop kajian ni adalah UNIMED. Populasi dia adalah pelajar UNIMED. Cuma apabila kita sudah faham, okay, kita sudah kenal pasti populasi dia, di situlah kita kena kenal pasti sampel dia. Okay, kalau ada 5,000 pelajar UNIMED, bukan kesemuanya kita perlu edar questionnaire. Bukan kesemuanya akan dipilih menjadi responden kajian kita. Okay, so daripada 5,000 itu akan ada sampel dia. Okay, akan ada sampel dia. So populasi ini merangkumi masyarakat, keluarga, okay, jawatan, pekerjaan, okay, yang kita kenal pasti untuk dijadikan bahan penelitian kajian kita ni. Okay, kita nak kaji tentang ekonomi kumpulan masyarakat B40. So kita kena kenal pasti siapa B40 itu. Kita kena kenal pasti dia punya populasi tersebut. Okay, so bagi ahli statistik ni, populasi ni merupakan merujuk kepada seluruh item yang telah dipilih untuk proses penyelidikan. Okay, kalau kata kajian ni merangkumi negeri Terengganu, so populasi dia sudah tentulah rakyat negeri Terengganu. Sebagai contoh, sebab contoh mudah, okay, kajian yang saya jalankan. So apabila saya nak buat kajian tentang politik negeri Terengganu, first kali saya kena tentukan siapa populasi dia. So populasi dia sudah tentulah pengundi di negeri Terengganu. Okay, sebab politik ni dia tidak boleh ambil semua. Okay, so kita kena ambil pengundi. Sebab pengundi ni, pemboleh upah ni berkaitan dengan skop kajian kita. Okay, kalau pelajar UNIMED bermaksud pelajar. Okay, kalau politik negeri Terengganu
bermaksud pengundi lah. So yang pertama saya kena kenal pasti jumlah pengundi di negeri Terengganu pada tahun yang saya kaji tersebut. Okey, contoh tahun 2013 adalah skop kajian saya. So saya kena kenal pasti pada tahun 2013 berapa jumlah pengundi yang ada di Terengganu. So maklumat daripada mana saya dapat? Maklumat daripada SPR. So maklumat daripada sumber sekunder lah. Okay, sumber yang dah sedia ada. So ada sekitar lebih 6 berapa tak silap saya, 600,000 macam itulah. Okay, 600,000 pengundi, okay, yang ada di Terengganu. Okay, kalau saya lihat, saya rujuk balik, okay, ada sekitar lebih sekejap ya. Okay, ada sekitar lebih 600,000 pengundi. So daripada 600,000 pengundi itu, bukan saya edar semua kuesioner kepada 600,000 pengundi. Okay, so kita kena tentukan daripada 600,000 pengundi tersebut berapa sampel yang perlu kita pilih daripada 600,000 pengundi yang tadi tu. Okay, so ini 600,000 pengundi, bukan semua kita pilih. So daripada populasi kita kenal pasti pula sampel daripada populasi ni. Dan sampel itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang sama dengan populasi. Ciri-ciri yang sama bermaksud kalau kita populasi pengundi Terengganu, okey, masyarakat Terengganu, so sampel ni mesti pengundi di negeri Terengganu, tidak boleh pengundi negeri lain, tak boleh. Okay, dia mesti ada ciri-ciri yang sama dengan populasi. Kalau pelajar UNIMED, kalau kajian di UNIMED mesti pelajar UNIMED ataupun staf UNIMED. Okay, kalau kajian negeri Terengganu mesti masyarakat Terengganu, mesti pengundi di Terengganu. Dia mesti ada ciri-ciri yang sama dengan populasi. Dia tidak boleh berbeza. Okay, so selepas kita kenal pasti populasi, kita kena kenal pasti sampel. Okay, kalau nak kenal pasti sampel ni, dia ada jadual dia. Okay, dia ada jadual dia. Okay, ini sampel. Okay, ini populasi. Okay, ini sampel daripada keseluruhan populasi. Sebagai contoh, kita nak buat kajian, okay, di Baling contohnya, di Baling, Kedah. Okay, sebab Dr. Syahidani dia orang Baling. Okay, kita nak buat kajian tentang ekonomi masyarakat di Baling. So Baling ni besar. Okay, so Baling ni besar, so kita kena dapatkan maklumat berkaitan dengan populasi yang ada di Baling. Contohnya di Baling ada lebih 20,000 penduduk. So kita kena pasti siapa sampel kita daripada 20,000 penduduk. Okay, so apabila kita dah kenal pasti 20,000 penduduk, kita narrow downkan lagi. So Baling ni ada berapa kampung? Okay, katakan ada 50 kampung. Okay, so daripada 50 kampung tu mungkin kita boleh agih-agihkan. Okay, mungkin kampung ni kita ambil, kita buat ratio dia. Okay, kampung ni kita ambil 10, kampung sana kita ambil 15, okay, 20 dan sebagainya. So dia ada ratio dia, proportionate dia, perkadaran dia. Okay, dan perkadaran tu mestilah ditentukan menerusi jadual sampel dia. Okay, so sampel ialah sebahagian daripada populasi yang kita pilih dengan menggunakan metod pemilihan sampel. Okay, so pemilihan sampel yang baik adalah menerusi persampelan secara rawat. Okay, persampelan secara rawat ni dia paling simple. Okay, sebagai contoh kita nak buat kajian tentang kajian tentang apa? Kajian tentang kajian tentang yang mudah sikit. Kita nak buat kajian tentang ekonomi lah. Okay, sebab sekarang ni dia COVID-19 kan. Okay, contohnya kita nak buat kajian tentang kita nak dapatkan pandangan berkaitan dengan rakyat Malaysia. Okay, tentang apa yang perlu kerajaan buat untuk kita
pulihkan semula ekonomi. Okey. Sebagai contoh kita buat kajian tentang kajian di luar bandar contohnya. Okey, kita pilih satu tempat. Okey, contohnya di mana di Sik ke, di Baling ke, di Jeniang ke. Okey, sebagai contoh. So, persimpulan rawak ni siapa sahaja yang berada di Baling dianggap sebagai responden. Itu simple persimpulan rawak mudah. Okey. So apabila dikata Baling bermaksud mereka yang tinggal di Baling. So itu sampel dia. Okey. Sampel ni dia mesti ada ciri-ciri yang sama dengan populasi. Tak boleh kita buat kajian di Baling tapi kita ada questionnaire di Sik. Tak boleh. Okey. Kalau kita nak buat kajian di Baling, kita mesti orang tu mesti yang tinggal di Baling. Okey, kita nak buat kajian di UNIMED, kalau kita guna persimpulan rawak mudah, siapa sahaja yang ada staf pelajar UNIMED, boleh kita edit questionnaire. Okey, so dia ada cara dia. Okey, persimpulan rawak mudah itu antara kaedah yang paling simple untuk kita lakukan. Okey, ini contoh dia. Okey, macam saya hari tu ada 600,000. Okey, 600,000, so bermaksud dia tak boleh duduk sini. Sebab di sini dia tak cukup. Kat sini dia baru ada 75. Okey, so 600,000 dia duduk di sini lah. Okey, saya ambil nilai yang paling tinggi. So apa yang saya buat, saya edar questionnaire di Negeri Terengganu sebanyak 384 questionnaire. Okey. So 384 questionnaire saya edarkan di dun-dun yang terpilih. Okey, dun-dun yang terpilih yang berkait dengan kajian saya itulah, skop kajian saya itulah. Okey. Kalau tuan-tuan buat di Baling, maknanya Baling lah. 384 ni edar di Baling. Okey, kalau tuan-tuan kaji, adik-adik kaji pasal penoreh getah. So penoreh getah di Baling. Okey, nelayan di Baling. Okey. So saya kaji tentang politik di Negeri Terengganu. So saya edar ini populasi dia. Okey, populasi tadi 600,000. Okey, so sampel daripada 600,000 adalah kita kena edar 384 questionnaire. Itulah yang saya buat. Okey, saya pergi saya pergi kedai makan. Okey, saya pergi rumah ke rumah. Okey, memang mencabarlah buat PhD ni. Okey. Memandangkan kajian saya ini berkaitan dengan politik, so dia agak sensitif. Okay, so apabila saya edar questionnaire berkaitan dengan politik, ada yang hampir bergaduh dengan penduduk. Okay, sebab ada sesetengah responden ni dia terlalu fanatik. Okay, ada yang kata saya ni ejen parti politik. Okay, walaupun saya terang, saya kata saya ni adalah pelajar PhD yang buat kajian tentang politik. So itu antara cabaran-cabarannya. So etika penyelidikan, kalau responden refuse untuk bagi respon, so kita kena terima. Kita tidak boleh paksa dia. Kalau kita edar questionnaire, kalau dia refuse untuk respon, kita jangan paksa. Kita edar ke tempat yang lain. Itu etika dia. Okay, kita tak boleh paksa dia. Sebab kalau kita paksa dia, nanti result yang kita akan dapat tu mungkin tidak jitu lah, ataupun tidak tepat. Okey, contoh kalau pelajar UNIMED ada berapa pelajar UNIMED? Berapa ribu pelajar UNIMED ada? 2,000 sampai tak? Berapa Dr. Syahidan pelajar UNIMED ada berapa? Tak pastilah Dr. Lia. Ya, contoh 2,000 lah, contoh kita letak 2,000. Okey, pelajar UNIMED ada 2,000. So, sampel dia you kena edar questionnaire sebanyak 322. Okey, ini persimpulan, ini sampel dia. Okey, kalau you nak buat kajian di fakulti, mungkin populasi fakulti FSG kan, Fakulti Sains Gunaan. Okey, Fakulti Sains Gunaan, berapa saiz pelajar dia. So, pelajar FFG secara keseluruhannya adalah populasi. Okey, contoh kita nak buat kajian tentang tahap kepuasan pelajar terhadap subjek yang ditawarkan di FSG contohnya. Okey, itu tajuk yang paling simple lah, paling basic. So populasi dia, katakan kita ada berapa pelajar FSG contohnya lah. Okey, 150 orang contohnya. So dia kena edar questionnaire sebanyak 180
keping questionnaire lah. Okay, so questionnaire ni kita boleh minta lah, okay, kita boleh edar, kita boleh minta bantuan. Sekarang ni mudah, sekarang ni kita boleh share link saja. Okay, kalau zaman saya dulu, saya edar yang hard copy, saya pergi kedai makan, pergi rumah ke rumah, okay, pergi masjid, surau dan sebagainya. Okay, so agak mencabar. So sekarang ni semua dah boleh guna online lah, boleh share link saja. So itu agak mudah lah. So kalau ada 150 pelajar di FSG, so dia kena edarkan sampel sebanyak 108 questionnaire. Okay. Kalau kita nak undi siapa pensyarah paling handsome dalam FSG, okay, so kita kena dapatkan maklumat daripada 108 pelajar. Barulah data yang mengatakan Dr. Syahidah paling handsome tu valid. Okay. Kalau ada 150 pelajar FSG, okay, 5 orang saja yang kata Dr. Syahidah handsome, so data tu tak valid. Mungkin ada lagi pensyarah yang lebih handsome, contohnya kan. So untuk kita mendapatkan result yang reliable, okay, yang G2 yang tepat, so kita mesti berpandukan kepada jadual ni. Jadual penentuan size sampel Critchy and Morgan. Ini adalah data penentuan size sampel, okay, yang boleh kita rujuk untuk kita tentukan berapa banyak sampel yang perlu kita pilih daripada jumlah populasi yang berkaitan dengan kajian kita. Dan mesti ingat, populasi ataupun sampel itu mesti ada ciri-ciri yang sama dengan populasi. Okay, ini kaedah dia. Kaedah persampelan dia ada persampelan rawat mudah. Ini paling mudah lah. Okay, paling mudah. Persampelan rawat mudah. Okay, kalau ada 150 pelajar FSG tadi, kita nak 108, so kita boleh edar kepada sesiapa saja asalkan dia pelajar FSG. Okay, sebab tu saya kata dia mesti ada ciri-ciri yang sama dengan populasi. Tidak boleh edar kepada pelajar daripada fakulti lain, tak boleh. Fakulti kejuruteraan tak boleh. Okay, so FSG mesti edar kepada pelajar FSG sahaja. Sesiapa sahaja yang kamu jumpa, okay, kamu bertemu, asalkan dia pelajar FSG, dia boleh jadi kamu punya responden. Okay. Kalau rawat berstruktur ni dia lain. Rawat berstruktur ni you dapatkan senarai nama pelajar FSG. Okay, you dapatkan senarai nama pelajar FSG, contohnya 150 tadi ni. Okay, contohnya 150 tadi. Okay, so you kena dapatkan 108. So you kena buat 150. Okay, sekejap ya, saya try. Okay, 150 you kena bahagikan dia. Okay, you dapatkan senarai nama tadi tu. So dia ada sini 150. Okay, bahagi sampel dia 108. So you akan dapat sekitar 1.3. So 1 lah. So you senarai nama ni ada 150, you akan buat pilihan dia macam ni. Okay. Pelajar yang pertama, pelajar yang ketiga, pelajar yang kelima, pelajar yang ketujuh, pelajar yang ke-9, pelajar yang ke-11, pelajar yang ke-13, sampailah habis 150 orang tadi. Okay, itu persampelan rawat berstruktur. Okay, macam tu. You dapatkan senarai nama semua, kemudian you pilih. Okay, nama yang pertama, nama yang ketiga, you kena bahagi lah. You kena bahagi populasi, bahagi sampel. Kalau dapat perpuluhan sikit tu, you bunda je lah. Okay, kalau dapat 2 contohnya, so nama yang kedua, nama yang keempat, nama yang keenam, nama yang ke-8, 10, 12, sampailah habis senarai nama tu. So, mereka-mereka yang berada dalam nombor tu terpilih sebagai responden kajian. Itu kita panggil sebagai persampelan rawat berstruktur. Okay, persampelan rawat berstruktur. Ini dia lebih sistematik lah. Yang ini persampelan rawat mudah. Okay, so persampelan rawat berstruktur ni kalau populasi tu kecil, senanglah kita cari. Okay, senang untuk kita dapatkan maklumat tu. Kita boleh ketuk pintu bilik ke bilik pelajar tu. Sebab kita ada senarai nama, okay, dan bilik kolej kediaman yang dia duduk. So kita boleh pergi. Kalau populasi besar macam saya tadi, macam Terengganu tadi,
So susahlah untuk kita buat rawak berstruktur ni. Okey. Mungkin kita boleh buat persampalan rawak mudah. Contoh kita nak buat kajian tentang mutu pendidikan di negeri Kedah. Kedah ni besar. Okey. So Kedah ni besar, kita narrow down lagi. Kedah ni besar. So skop kajian kita di mana? Okey, skop kajian kita di Kedah ni besar, so dia ada berapa daerah. So daripada daerah-daerah tu kita pilih sekolah-sekolah tertentu. Okey, dan pelajar di sekolah yang kita pilih tu akan menjadi sampel kita. Okey, dia akan menjadi sampel kajian kita. Dia bergantunglah kepada kita punya objektif kajian yang kita bentuk. Kalau kita nak buat kajian tentang sistem sekolah agama, so sekolah agama lah yang akan menjadi kita punya sampel dia. Okey. Kalau kita nak buat kajian tentang MRSM di negeri Kedah, so kita kena pastilah di Kedah ada berapa MRSM. So setiap pelajar MRSM di negeri Kedah akan dipilih sebagai sampel kajian. So MRSM Kuala Nerang ada berapa populasi kat situ? Contoh ada 500. So daripada 500 berapa populasi yang kita nak pilih di Kuala Nerang tadi? Kalau ada 500 mungkin kita boleh pilih berapa je. So kita kena rujuk jadual ni. Okey, kita kena rujuk jadual Krejci and Morgan. Okey. Okey. Ini masih lagi kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif ni dia lebih kepada, dia banyak step. Okay, sebab dia melibatkan kita pakai SPSS, okay, macam-macam lah. Okay, dia ada macam-macam sekarang ni. So apabila kita dah kenal pasti populasi, kita dah kenal pasti kita punya sampel, maka kita pun edarlah questionnaire. So apabila kita nak edar questionnaire ni, kita kena buat pilot test dahulu. Okay. Yang pertama sekali, kalau daripada 300 tadi, untuk buat pilot test kita edar dulu 30 questionnaire. Okay, untuk kita test dahulu. Okay, so kita edar questionnaire kepada 30 responden. Kita panggil ini sebagai kajian rintis ataupun pilot test. So kajian rintis ni merujuk kepada versi kajian kecil ataupun percubaan. Kita try dulu, kita nak tengok macam mana responden jawab. Okay, dan kita nak tengok adakah item-item questionnaire yang kita construct, yang kita bentuk tu boleh diguna pakai. Okay, so kajian rintis mampu membantu penyelidik dalam memastikan item yang digunakan dalam kita membina soal asli itu mempunyai kerangka rujukan yang sama di antara responden dengan penyelidik. Okay, so kita kena pastikanlah. Okay, soal sidik yang kita bentuk tu mesti ada kerangka rujukan yang sama. Okay, contoh kita nak buat kajian tentang nelayan. Okay, kita kena bentuklah, kita kena construct questionnaire tu. Okay, kita kena construct question tu yang mana item tu boleh dijawab oleh nelayan. Okay, boleh dijawab oleh nelayan, dan soalan tu katakan tu reliable. Okay, soalan tu boleh diguna pakai. Okay, sebab ada juga questionnaire yang kita soal yang nelayan tak boleh jawab sebab tak ada kaitan dengan ni, dan dia tidak menjawab persoalan kajian. Okay, contoh macam berapakah simpanan yang mampu berapakah jumlah simpanan yang mampu disimpan oleh nelayan. Okey, contohnya. So you pun buat. Okey, 2,000 hingga 3,000 sebulan. So majoriti nelayan tinggalkan kosong part tu sebab mungkin pilihan jawapan yang buat tu dia tidak boleh jawab. Okey, mungkin so bila tak boleh jawab, so nanti apabila kita nak edar questionnaire yang sebetulnya, maka item tu kita kena delete. Itu contoh yang paling mudah. So kita akan guna SPSS. Mungkin next time saya boleh buat bengkel seterusnya pasal SPSS. Okay. So kita kena tentukan
Okey, nilai alpha Cronbach kita 0.8 hingga 1. Okey, menunjukkan soal sidik kita mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Manakala nilai 0.6 hingga 0.7 menunjukkan item soal sidik mempunyai nilai kebolehpercayaan yang boleh diterima. Kalau bawah pada 0.6, maka kuesioner itu kita kena bentuk semula. Okey, sebab tu kita tak boleh terus edar 300 tu edar, tak boleh. Kita kena buat test dulu. Okey, 300 kita test dulu dalam 30 responden. Kemudian kita analyze, okey, bila kita buat Cronbach alpha reliability, semua kita dapat nilai yang sesuai, maka kita boleh proceed dengan kajian yang sebenar. Okey. Okey, kemudian settle bab kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif, pertama sekali you kena tahu, okey, siapa you punya populasi. Kemudian apabila you kenal populasi, you kena kenal pasti siapa you punya sampel. Apabila you dah kenal you punya sampel, maka you boleh pilih metod apa yang sesuai, yang boleh kamu gunakan untuk kamu edarkan soal sidik. Sama ada kamu nak guna rawak mudah ataupun kamu nak guna rawak berstruktur tadi tu. Okey, selepas you dah kenal pasti, maka you buat questionnaire, maka you edar, you buat pilot test kepada 30 orang responden yang pertama sebagai kajian rintis ataupun pilot test. So bila you dapat nilai Cronbach alpha, okey, 0.7 dan ke atas, 0.6 dan ke atas, maka you boleh proceed kepada kajian yang sebenar. Maka you bolehlah start, okey, edar jumlah sampel seperti mana jumlah saiz populasi tadi. Kalau ada 500, maka you kena edar dalam sekitar 217 sampel. Okey, dia kaedah kualitatif dia lebih mudah, okey, berbanding dengan kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif ni adalah kaedah yang menggunakan kaedah temu bual ataupun analisis daripada laporan, buku, jurnal yang mana kita gunakan untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan objektif kajian yang kita bentuk. Okey, contohnya kita nak buat kajian seperti mana yang saya terang tadi. Okey, transisi, okey, ataupun perubahan ataupun transformasi. Okey, transformasi ekonomi Bumiputera. Okey, dibuat kurungan, okey, ataupun daripada tahun bila ke tahun bila. Okey, transformasi ekonomi Bumiputera, okey, sebelum DEB sehingga tahun sekian. Okey, maka you boleh buatlah kajian you. Okey, you cari maklumat tentang ekonomi Bumiputera sebelum DEB. Okey, kemudian satu bab lagi you cari maklumat tentang perubahan ekonomi Bumiputera selepas DEB tu sehingga tahun yang you pilih tu. Kemudian bab terakhir conclusion. So di situ ada finding dia, ada argument dia, ada perdebatan dia. Okey, you ceritalah berlaku perubahan atau tidak. Kalau berlaku, bahagian mana yang perubahan di bahagian mana yang berlaku. Kalau tak ada perubahan, apa halangan dia? Apa faktor yang menyebabkan tidak berlakunya transformasi kepada ekonomi Bumiputera? So dia akan ada satu bab yang akan buat analisis ataupun kesimpulan ataupun argument. Okey. So kaedah kualitatif ni dia lebih mudah berbanding dengan kaedah kuantitatif. Okey, walaupun dia mudah, dia ada juga cabaran dia. Okey. So kalau kita tiada confident, okey, contohnya tak ada confident nak pergi interview orang ataupun takut dan sebagainya. So kaedah kuantitatif lebih mudah lah. Kalau kita ada kita confident, kita boleh interview pakar-pakar ekonomi, okay, ahli-ahli politik, okay. So kita boleh buat kaedah kualitatif. Ada kawan saya interview Mahathir, okay, interview Anwar Ibrahim, interview sebab saya bidang sains politik. Kualitatif ni dia agak mencabar.
Okay, dia mudah tapi dia agak mencabar. Sebab kita kena set time, waktu, okay, dan sebagainya untuk kita adakan temu bual dengan informan tadi tu. So, temu bual dilakukan dengan memilih informan yang dilihat mampu untuk memberikan maklumat secara jelas dan mendalam berkaitan dengan objektif kajian. Kalau you buat pasal ekonomi, maka you kena interview pakar-pakar yang authorized, yang ada authority tentang ekonomi. Okay, you tak boleh sembarang-sembarang orang. You kena interview orang yang pakar ekonomi. You interview Menteri Kewangan, you interview siapa-siapa sajalah yang ada authority yang boleh bercakap tentang ekonomi. Kalau you interview, you nak interview penduduk kampung, so you boleh interview penduduk kampung yang boleh memberi maklumat tentang kehidupan masyarakat B40. So you kena tahulah masyarakat B40 ni, you interview masyarakat B40 sebab hanya masyarakat B40 saja yang ada maklumat, yang boleh memberikan maklumat yang jelas dan tepat tentang apa yang dirasai, apa yang difahami. Okey, apa kehendak masyarakat B40. Dan maklumat yang diperoleh ini kita catat, kita rekod guna perakam suara. Kemudian outcome dia kita salin semula dalam bentuk verbatim. Okey, verbatim contoh macam ni. Okey, verbatim ni you kena buatlah apa yang maksud kata. Okey, menurut responden pertama mengatakan bahawa, you buatlah titik bertindih. Dia kata apa? So mengatakan bahawa makcik rasa kerajaan perlu memberikan contohlah memberikan apa-apa je. Makcik rasa kerajaan perlu memberikan bantuan subsidi contohnya. Subsidi you kena buat dalam bentuk ayat macam ni. You kena buat ayat macam ni. So you kena buatlah apa yang ditulis ini yang katakan sebagai salinan verbatim. Salinan verbatim. Makcik rasa kerajaan perlu memberikan bantuan contohnya. Ataupun ini respon pertama. Respon yang kedua kata bantuan kerajaan makcik rasa perlu diteruskan contohnya, perlu diteruskan. So keyword kat sini yang ni kata bantuan, yang ni kata bantuan. So you interview lagi pakcik yang seterusnya. Kerajaan patut beri lebih bantuan kepada golongan B40. Yang ketiga pun kata bantuan juga. Contohnya, so kalau you interview 10 orang, 6 ataupun 7 kata bantuan, maka you dah boleh stop. You dah boleh stop dan you dah boleh buat analisa. So berdasarkan hasil temubual menunjukkan bahawa bantuan daripada kerajaan adalah diperlukan ataupun amat penting bagi membantu masyarakat B40. Itu kaedah. Itu yang kita panggil sebagai salinan verbatim. Macam saya interview. Ahli politik pertama kata pembangunan merupakan faktor utama yang boleh menarik pengundi dalam pilihan raya sebab masyarakat Terengganu rata-ratanya miskin. Contoh pertama. Saya interview orang PAS pun dikata pembangunan. Saya interview orang UMNO pun dikata pembangunan. So maka dari situ saya boleh buat conclusion. Bahawa pembangunan merupakan faktor utama yang boleh menarik sokongan pengundi terhadap sesuatu parti dalam pilihan raya. Itu dipanggil sebagai salinan verbatim. So you kena record, dan you kena salin balik, sebiji. Kalau makcik tu cakap Kedah, you kena salin Kedah lah. Kalau makcik tu cakap Penang, Penang lah. Makcik rasa saya, so you kena pilih, you kena tulis. You kena pilih, you kena tulis apa
apa yang Mak Cik tu cakap. Okay? Kalau you interview dia 2 jam, jangan you tulis sepanjang-panjang tu 2 jam. You ambil key point je lah. You ambil key point saja yang you matchkan dengan you punya objektif kajian. Okay? Apa kehendak masyarakat? Apa faktor yang contohnya, okay, you pilih, okay, you pilih dalam you kena kenal pasti kat mana dia punya key point dia. Okay, so you salinglah, okay, bantuan daripada kerajaan, okay, yang lebih-lebih yang dia bawa yang paling panjang tu, jangan salin semua. Kalau 2 jam you tulis semua verbatim 2 jam, tebal lah you punya thesis. Okay, so you ambil part-part yang perlu saja, yang untuk awak match dengan awak punya objektif kajian. Apakah faktor yang mendorong, okay, rakyat, okay, menjalankan perniagaan ataupun menjalankan aktiviti ekonomi aktiviti GIG, gig ekonomi, contoh macam food panda dan sebagainya. Okay, so dikatakan sebab nak tambah pendapatan, okay, sebab gaji rendah. So you ambil dia punya key point dia. Faktor saja. Faktor dia tambah pendapatan, faktor dia tambah pendapatan, faktor dia sebab gaji rendah. Okay, faktor dia apa-apa ya. You kena kenal pasti dia punya key point dia. So kaedah kualitatif ni biasanya kita guna temu bual macam tadi. Okay, temu bual, analisis daripada laporan buku jurnal untuk kita dapatkan maklumat yang berkaitan dengan objektif kajian yang kita bentuk. So temu bual ni dilakukan dengan memilih informan yang boleh memberikan maklumat secara jelas. You kena kenal pastilah. Kalau you nak buat kajian tentang politik, siapa informan yang boleh bercakap tentang politik? Kalau you nak buat kajian tentang ekonomi, siapa yang boleh kamu temu bual untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan ekonomi? Okay, dengan pakar-pakar ekonomi. You boleh interview Zaiti Akhtar Aziz, you boleh interview Mustafa Muhammad, you boleh interview Tengku Zarul, okay? Kita punya menteri ekonomi, you boleh interview siapa-siapa saja, sama ada bekas menteri ataupun pakar-pakar ekonomi. You boleh interview pensyarah ekonomi pun boleh. Okay? Siapa saja yang boleh memberikan maklumat tentang kajian yang kita pilih. Okey. Ini kesimpulan dia. Okey, ini contoh dia. Okey. Contoh dekat sini dia kata apa? Dia kata dakwaan 80% kanak-kanak tonton pornografi sesuatu yang serius. Okey. So dikatakan 80%. So kita nak percaya ke tak? Okey. So kita boleh question dia. Mana you dapat 80% tadi tu? Apa kaedah yang you guna untuk dapat 80% tadi? Orang sebab tu pentingnya kita pilih metodologi yang betul. Kenapa you kata Dr. Syahidan paling handsome dekat UNIMED? Okay, siapa yang kata? Berapa orang responden yang you pilih? Okay, daripada fakulti mana? Okay, sebab tu pentingnya untuk kita buat kaedah kajian ni perlu kita jelaskan. So kalau you kata Dr. Syahidan paling handsome kat UNIMED, you boleh jelaskan. Okay, saya tanya pelajar UNIMED. Pelajar UNIMED ada 2,000 orang populasi dia. So daripada 2,000, saya tanya kepada 300 orang, 308 UNIMED sebagai sampel dia. So daripada 308 tu, semua majoriti 80% kata Dr. Syahidan paling handsome, maka valid lah dia punya jawapan tu. Okay, dia punya result dia. Kalau setakat seorang dua je kata macam tu, kemudian you kata itu outcome, itu hasil dia, maka tak valid. Okay, ini contoh yang kedua. Okay, kajian Melayu Kelantan. Okay, Melayu Kelantan adalah penduduk paling asal di Semenanjung. Okay, kajian ini mengatakan bahawa orang Kelantan adalah penduduk yang paling asal di Semenanjung. Okay, so orang tanya, apa kajian dia? Siapa yang buat kajian? Apa kaedah yang digunakan? So, dia pun jelaskan. Dia guna laporan daripada buku-buku sejarah dan sebagainya. Okay, dia rujuk ahli-ahli sejarah. So, maka dia boleh, data tu boleh dipertahankan. Dia boleh defend kalau
kalau orang tanya. Sebab tu penting you kena faham metodologi kajian. Sebab nanti bila you present you punya result penyelidikan, kalau orang tanya, maknanya you boleh jawab, you boleh defend untuk yakinkan kepada masyarakat di luar sana bahawa kajian kamu ini adalah tepat. Okey, adapun boleh mewakili populasi yang awak buat kajian tu. Kalau awak buat kajian pasal politik Terengganu, maksudnya hasil kajian awak tu boleh digeneralisasikan kepada keseluruhan politik di negeri Terengganu. Okey, kalau you buat kajian pasal pornografi tadi ni, maknanya kalau ada metodologi kajian yang betul, bermaksud orang boleh percaya, oh ini yang digunakan. Okey, ditanya, ada questionnaire dan sebagainya. So menunjukkan yang data ni valid. So bila data ni valid, bermaksud dia menunjukkan keadaan, okey, sesuatu masalah itu. Okey, sebab tu penting pemilihan kaedah kajian yang tepat dan betul mampu menghasilkan dapatan kajian yang baik. So kalau kita silap memilih metodologi, dia akan menyebabkan data kajian yang diperoleh ini tidak mampu kita represent, ataupun kita tidak mampu kita generalisasikan secara keseluruhannya terhadap populasi kajian. So kesan dia boleh memberi kesan negatif terhadap sosial, politik, ekonomi, terhadap populasi kajian yang kita kaji. Contoh macam kita nak kata tentang kehidupan masyarakat bawahan berkaitan dengan gaji. Okey, penggaji pergi ke satu kampung, ditanya, dia pergi satu kampung, okey, yang berada di pedalaman, ditanya tentang gaji 1,200. Cukup tak untuk hidup sebulan? Okey, so majoriti penduduk yang berada di pedalaman tu kata cukup. Okey, so data yang diperoleh itu dia generalisasikan kepada seluruh Malaysia. Kemudian dibuat statement, gaji 1,200 mencukupi untuk kehidupan sebulan. Padahal kaedah yang digunakan itu tak betul. Sebab apa? Sebab dia pergi ke satu kawasan yang berada di luar bandar, sudah tentulah luar bandar kos hidup dia rendah. So result itu tidak boleh diguna pakai, tidak boleh digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi yang lebih besar. Okey, kalau dia tanya pasal soal gaji 1,200 cukup ke tak cukup, okey, untuk tampung kehidupan selama sebulan, so dia kena dapatkan kaedah kajian yang lebih tepat dan jitu. Okey, maknanya dia kena ada size sampel yang lebih besar. Bukan sekadar tanya 10 orang penduduk yang tinggal di luar bandar, kemudian hasil tu dia generalisasikan kepada satu Malaysia. Kemudian dibuat statement, okay, 1,200 cukup untuk sebulan. Okay, maka dari situ dia akan beri kesan yang negatif terhadap sosial dan juga ekonomi terhadap populasi kajian tu. So dengan cara tu dia tidak boleh membantu dasar kerajaan. Okay, so kerajaan anggap yang rakyat setuju dengan gaji 1,200. Maka kerajaan pun tak buat tidak merangka dasar gaji yang lebih baik. Sebab dia beranggapan kajian tu menunjukkan bahawa masyarakat berpuas hati dengan gaji 1,200 tadi. Maka itu pentingnya kita kena faham tentang pemilihan metodologi kajian yang kita kaji. So setakat itu saja, okey, perkongsian saya pada hari ini. Kalau adik-adik semua ada sebarang kemusykilan, persoalan, boleh tanyalah saya. Okey, insya-Allah kalau saya tahu saya boleh berikan penjelasan, okey, kepada adik-adik semualah. Okey, ada soalan? Saya serahkan kembali kepada Dr. Syahidan. Okey, terima kasih kepada Dr. Ilyas kerana memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada adik-adik saya di Universiti Malaysia Perlis ini. Saya rasa perkongsian yang sangat bagus dan sangat membantu, dan kita tengok ada soalan pun daripada Nur Azizatul Asma, ya, ada Sanif, ada Daus, ramai yang nak excited nak bertanya ni.
Okey, Okey. kita mulakan dengan siapa dulu? Siapa yang nak bertanya boleh turn on your microphone and then ask your questions. Okey. Okey, boleh bertanya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Dr. Apa nama Hilal. tadi ni? Ya? Nama siapa? Nama saya Nur Azizatul Atma. Okey, semester 5. Semester 5. So sekarang ni sedang buat final year project lah. Ya. Okey, okey. Okey, saya punya soalan simple je. Ada 2 soalan. Okey, yang pertama, saya catat yang doktor cakap tadi. Okey. Sumber maklumat tu ada 2, primer and Okey. sekunder. Betul. Contoh bagi sumber maklumat primer ni contohnya soal selidik, temu bual. Ya. Kalau sekunder macam kita ambil journal atau data something like that. And doktor ada sebut untuk kaedah sekunder ni dia kuantitatif ke kualitatif? Okey. Sekunder ni dia ada buku, dia ada jurnal, dia ada temu bual. Okey. So yang sekunder ni dia lebih sesuai untuk kita gunakan dalam kajian yang bersifat kualitatif. 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 Tetapi dalam kaedah sekunder ni ada temu bual kan? Ya. Bukan temu bual primer kan. So sekunder ni kita guna untuk kajian yang bersifat kualitatif lah. Kualitatif. Kualitatif. So kalau primer tu memang tak boleh kualitatif. Kalau primer ni dia ada kalau primer ni boleh juga, tapi kita boleh guna temu bual sahaja. Faham tak? Primer ni kita ada soal selidik, kita ada temu bual kan? Ya. Okey, so temu bual ni kita boleh guna untuk kajian kualitatif. Okey. Kalau sekunder macam daripada jurnal, data, maklumat macam tu. Yes. Okey, lagi satu. Saya tak tahu doktor boleh jawab soalan saya ke tak. Okey. Dalam banyak-banyak semua yang maklumat doktor bagi ni, contohlah dalam kita nak buat FYP ni, dia kena kita perlu ke sebelum kita bagi tahu kita punya keputusan, kita tulis maksud dia. Contoh maksud kualitatif ni apa, kualitatif apa, kita explain dulu dalam kajian tu. Perlu ke? Perlu. Perlu. Di awal-awal tu. Di awal-awal maksudnya? Contoh macam chapter berapa biasanya metodologi? Chapter 2, chapter 3 lah biasanya kan. Chapter pertama introduction kan. Chapter kedua mungkin you buat ulasan karya kan, betul tak? So chapter 3 dia ada bahagian metodologi. Kan? Ya. So di situ you boleh buat dulu. You boleh buat sedikit dia punya dalam dalam satu perenggan, 2 perenggan macam tu you jelaskan dulu. Okey. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif ataupun kuantitatif. So kaedah kuantitatif ni you cerita menggunakan bla 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 bla. You cerita dulu sedikit. Boleh lah. Kemudian kalau you guna questionnaire you terangkan. Okey. Kaedah ini menggunakan sumber primer iaitu soal selidik. Okey. Dan soal selidik ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian A merujuk kepada demografi responden, bahagian B berkaitan dengan apa, bahagian C berkaitan dengan apa. So you boleh cerita benda tu. Kalau kita buat macam dalam satu perenggan, lepas tu perenggan seterusnya baru kita cerita kita punya keputusan, boleh? Keputusan dia tak boleh kita cerita kualitatif, kita terus keputusan. Okey. You boleh cerita dulu apa reka bentuk kajian you guna apa, siapa you punya populasi, siapa you punya sampel. Kemudian you buat pilot test, apa hasil pilot test dia. Kemudian hujung tu baru you boleh jelaskan you punya result dia. Okey. So result ni diduduk chapter yang lain lah. Okey, satu chapter metodologi kajian. Okey.
chapter berikutnya adalah hasil dapatan kajian. Faham tak? Maknanya chapter yang ketiga, contohnya chapter metodologi, you cerita apa kaedah you guna, kualitatif ke, kuantitatif ke, you kena cerita siapa you punya populasi, siapa you punya sampel, you kena terangkan daripada mana sampel tu you ambil. Okay, you ceritalah. Kemudian you tak boleh cerita result kat sini. Result ni dia kena masuk chapter yang lain, iaitu chapter dapatan hasil kajian. Oh, jadi kalau dalam yang metodologi tu, jadi itu dalam metodologi tu lah kita kena, kalau saya nak bagi maksud, kena tulis dalam tu. Yes. Okay. Sumber apa sumber you guna, sumber primer ke, sumber sekunder ke, apa kaedah you guna, kuantitatif ke, kualitatif ke. Kalau kuantitatif, you ceritalah populasi dia, okay, berapa, siapa sampel dia, okay. You cerita questionnaire yang you bentuk tu, bahagian A ada apa, bahagian B ada apa, okay. Bahagian A adalah demografi, bahagian B adalah soalan berkaitan dengan kepuasan pelajar terhadap unit facility, bahagian C apa dia, you cerita secara ringkas tentang you punya reka bentuk kajian yang you pilih tadi tu. Okey, terima kasih doktor. Boleh? Okey, boleh. Okey, soalan lain? Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar ke? Okey. Boleh dengar. Right, nama saya Muhammad Firdaus. So saya daripada fakulti yang samalah, Fakulti Sains Gunaan. Sekarang pun tahun akhir, sedang melakukan projek akhir lah. Okey. Jadi projek saya ni dia akan menggunakan kualitatif. Okay. Kualitatif Jadi dia akan melibatkan interview dan sebagainya lah. Cuma concern saya masih lagi orang kata dalam fasa untuk cari artikel. Cuma sumber sekunder tu okay, macam saya ambil komunikasi. Jadi adakah artikel-artikel, contoh saya punya skop adalah dalam kalangan ketua jabatan UNIMAP. So kalau artikel-artikel saya tu di luar skop, contoh macam kita ambil contoh dia banyak kajian di luar, melibatkan institusi luar. Jadi boleh ke kita ada related dengan that kind of diorang punya outcome untuk sumber sekunder tu. You buat kajian pasal ketua jabatan UNIMAP. Komunikasi di antara ketua jabatan. Macam tu lah. Boleh, tak ada masalah. Maknanya bila you temu bual, you nak buat temu bual tadi kan? Itu akan jadi sumber premier dah. So tak apa, kalau you guna kualitatif, temu bual tu masih boleh guna walaupun dia sumber primer. Faham tak? Faham. Sebab saya risau akhir nanti dia punya macam impak dia tu takut lari. Macam you buat macam ni. Bila you temu bual kan, you mesti temu bual ketua jabatan di UNIMAP sahaja. Faham tak? Kan komunikasi ketua jabatan, gaya komunikasi ketua jabatan di UNIMAP. So bila you kata UNIMAP, maknanya informer you mestilah UNIMAP sahajalah. Faham tak? Tetapi kalau you nak support hasil temu bual you tu, you boleh support dengan sumber-sumber sekunder. Boleh support. Contohnya menurut Ali 2001, dalam jurnal bertajuk bla bla mengatakan bahawa apa kan. Dan maklumat tersebut ataupun pandangan tersebut selari dengan hasil temu bual bersama ketua jabatan di UNIMAP yang mengatakan bahawa sekian. Faham tak? Maksudnya kita support dia. Ada sokongan dia. Alright. Terima kasih. Sama. Okey, soalan seterusnya. Daripada Fariza. Mana Fariza soalan? Saya doktor.
Okey. Farhah. Contohnya kalau kita buat kajian kualitatif tu kan kita kena cari measurement untuk dia punya questionnaire tu. Betul. So dia punya measurement untuk item-item tu, untuk IV dengan DV tu kena dapatkan dari jurnal atau orang yang sama atau boleh dapatkan daripada orang yang berlainan. Sekiranya macam kita cari tak jumpa orang yang sama untuk kajian tu. Ya. Dan lagi satu soalan, kalau item dalam questionnaire tu ada lebih dari 10 item, kita perlu ambil 10 item tu atau kita kena ambil yang sesuai sahaja? Okey, bagus soalan tu. Okey. Biasanya daripada Sabah ke? Tak, saya dari Penang. Dari Penang, macam Sabah tadi dengar suara. Okey, macam ni. Bila kita nak bentuk questionnaire, okey, kita still kena rujuk questionnaire daripada kajian-kajian lepas. Okey, kemudian kita olah. Kita jangan ambil sebiji-sebiji. Okey, kita ambil 2-3 kajian lepas yang berkaitan, kemudian kita olah kita guna ayat kita sendiri dan kemudian kita bentuk questionnaire kita. Okey, kita boleh ambil 2-3 questionnaire yang berlainan tapi mesti dalam skop kajian yang sama. Okay, kita boleh rujuk questionnaire daripada penulis ataupun penyelidik yang berbeza-beza. Okay, untuk kita construct kita punya questionnaire tu. Okay, dan questionnaire yang baik ni, dia tak perlu ada satu bahagian, satu section ni banyak sangat questionnaire. Okay, sebab kalau ada 5 bahagian, satu bahagian ada 15, 20, nanti orang yang nak respon, yang nak isi tu dia mudah bosan. Bila dibosan dia akan tanda sembarangan saja. So dinasihatkan setiap bahagian questionnaire, kalau you ada 4 questionnaire, you ada 4 section, bergantung kepada you punya IVDV tu. So dinasihatkan you perlu ada sekitar 7 hingga 15 soalan sahaja bagi setiap section. Dan tak semestinya sama banyak. Boleh katakan kalau section A demografi, section B lah. Section B pasal tahap kepuasan, mungkin ada 10 sahaja. Section C apa lagi? Apa-apa je lah. So you boleh buat sekitar 7 hingga 15 item sahaja. Jangan buat lebih pada tu. Kalau lebih pada tu, kalau you buat banyak-banyak section, nanti kalau saya pun dapat questionnaire yang soalan dia meleret-leret panjang sangat, saya pun akan tanda sembarangan saja. So bila kita tanda sembarangan, so hasil dia mungkin tak tepat lah. So seboleh-bolehnya 7 hingga 15. Tapi saya nasihatkan buat 15 dahulu. Kemudian bila kita buat pilot test, nanti akan ada beberapa item yang ditolak. Kalau ada 5 item yang ditolak, kita still ada 10. Kalau kita buat 7, kalau tolak, so tak guna dah. Kalau ada 7, kalau tolak 5, tinggal 2. So tak sesuai lah, tak valid lah. So better you buat sekitar 10 ataupun you buat 15 questionnaire. 15 item. 7 hingga 15. So kalau you buat 5 item bagi setiap section, kalau ada item yang kena delete sewaktu you buat pilot test nanti, you masih ada sekitar mungkin 13, mungkin 12, mungkin 10. Okey? Boleh faham? Hello? Faham, Doktor. Okey. Terima kasih. Soalan lain? Next questions. Alif. Alif? Ya, Doktor. Ya, saya. Soalannya? Tadi saya nak tanya yang pasal yang questionnaire yang baik tu, tapi doktor dah explain. Itu saya dah tak soalan. Okey. So soalan tadi dah merangkumi soalan awak lah. Tapi kalau macam doktor nak explain lagi detail pun tak ada masalah. Samalah, jawapan dia pun macam tadi lah. So kalau you nak buat questionnaire, yang pertama sekali you kena rujuk questionnaire daripada penyelidik yang lalu, yang skop kajian dia hampir sama dengan bidang kajian yang awak buat lah. You boleh ambil kajian daripada penulis yang berbeza-beza,
Tapi you jangan ambil sebiji-sebiji ayat dia. Okay, ayat dia you mesti olah, dan ayat questionnaire ni jangan meleret-leret. Okay, jangan meleret-leret, dan you kena guna ayat yang positif. Jangan guna ayat yang negatif. Okay, you kena guna semua sekali, you kena guna ayat yang positif. Okay, ayat yang positif, ayat yang negatif tu macam mana? Ayat yang negatif macam ni. Okay, saya tidak suka pergi ke masjid contohnya. Itu ayat negatif. Okay, so you kena transform dia menjadi ayat yang positif. Okay, saya suka pergi ke masjid. So, kalau responden tu tak suka pergi ke masjid, so dia akan tanda nombor 5 ataupun nombor 1, sangat tidak setuju. Faham tak? Soalan questionnaire dia mesti semua sekali soalan tu mestilah dalam bentuk yang positif. Okay, saya suka ke masjid. Okay, saya selalu membaca buku. Dia kena semua ayat yang positif. Okay, dia tidak boleh guna ayat yang negatif. Okay, saya selalu hadir ke kelas contohnya. Okay, kalau awak selalu ponteng, so awak akan jawab nombor 1. Bermaksud tak setuju. Okay, sebab apa awak tak setuju? Sebab soalan tu kata saya selalu menghadiri kuliah. Sedangkan awak selalu ponteng, so bermaksud awak akan tanda nombor 1, iaitu sangat tidak setuju. Okay, awak tidak setuju dengan statement tadi sebab awak selalu ponteng kelas. Statement tadi kata saya selalu hadir ke kuliah. Okay, so dia kena guna ayat yang positif. Semuanya kena guna ayat yang positif. Okay, faham? Faham tak soalan yang positif tu? Okay, contoh macam faham, ni. Doktor. Okay, contoh macam ni kan. Contoh macam ni. Okay, saya panggil 2 orang pelajar yang berbeza masuk ke bilik saya. Okay, contohnya. Okay, saya panggil pelajar yang pertama. Okay, soalan pertama yang saya tanya dia, saya bagi questionnaire dekat dia. Okay, saya guna soalan yang positif dulu contohnya. Okay, katakan budak yang pertama tadi ni, dia memang suka pergi ke masjid. Okay, saya bagi questionnaire dia. Soalan questionnaire yang pertama saya kata, saya selalu pergi ke masjid. So budak ni memang dia selalu pergi ke masjid. So dia akan tanda nombor 5, iaitu sangat setuju. Okay, kemudian masuk pelajar yang kedua, saya twist soalan tadi tu. Saya kata, saya tidak suka ke masjid. Tetapi budak yang kedua pun suka pergi ke masjid. Okay, so bila saya kata saya tidak suka ke masjid, so pelajar tadi akan tanda nombor 1, sangat tidak setuju. So nampak tadi, kedua-dua pelajar, kedua-duanya suka pergi ke masjid. Tetapi apabila saya guna soalan yang berbeza, walaupun maksud dia sama, tapi dia dapat result yang berbeza. Satu pelajar jawab nombor 5, satu pelajar jawab nombor 1. Okay, padahal kedua-duanya suka pergi ke masjid. Nampak tak dia punya kesan dia? Faham tak? Ke you keliru? Contohkan pelajar pertama saya kata, faham kan? Okay, saya suka pergi ke masjid. Maknanya budak tu memang dia suka pergi ke masjid, so dia akan jawab nombor 5, iaitu sangat setuju. Kemudian questionnaire yang kedua saya kata, saya tidak suka pergi ke masjid. Budak yang kedua pun suka pergi ke masjid, so dia tak setujulah dengan pernyataan tu. So dia tanda nombor 1, sangat tidak setuju. So nanti dia keluar, dia kata, you jawab apa tadi? Aku jawab nombor 5. Saya jawab nombor 1. Kenapa beza-beza? Kan kita dua kan suka pergi ke masjid. Nampak kesan dia tadi tu. Satu kata 5, satu kata nombor 1. Padahal soalan tu kita twist sahaja. So nanti kalau questionnaire pun result dia akan memberi kesan kepada result tu. Sebab tu kita kena guna ayat yang positif. Semua sekali kena guna ayat yang positif. Okey, faham? Okey, soalan lain? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okay, soalan saya macam saya Nurul Saadah. Soalan saya ada jumpa satu jurnal, saya ada buat perangkaan untuk FYP saya. And then waktu saya cari jurnal, saya ada jumpa satu jurnal yang hampir sama dengan saya punya rangka tu. Boleh tak kalau saya buat pertukaran overview saja? Kalau macam saya daripada Universiti Malaysia Perlis, dia daripada Universiti
lain lah kan. Okay, overview responden dia adalah student daripada universiti tu, dan kita ikut flow yang sama dengan paper tu, tapi responden ni kita tukar. Boleh ke macam tu? Boleh. Tapi flow dia sama. Okay, you boleh guna flow tu kan, you boleh adapt dia punya flow tu, tapi result dia sudah tentulah lain kan, sebab you guna data daripada data you, so tak kira plagiat sebab data tu data awak kan, cuma flow je yang sama. Faham tak? Faham? So tak ada masalah kan, sebab mungkin dekat findings dia adalah berbeza kan, cuma mungkin background dan metodologi saja sama. Betul. Terima kasih doktor. Macam saya dulu kan, macam ada satu kes ni pelajar saya lah di kolej swasta dulu. Dia memang plagiat tesis orang. Okay? Tapi dia lupa nak tukar dia punya